Semua dah sabar, mana ada tak sabar kan? Dah belajar lama kan? Jadi sabar itu hadiah dari Allah untuk salah satu sebab masuk syurga cepat. Jadi jangan kata kat orang saya tak sabar, jangan kata kat siapa-siapa kita tak sabar. Okey, kerana kita nak tanamkan everyone, every time, anywhere, any place, sabar must be the weapon, must be the makeup. Mesti satu daripada dressing kita. Sabar, puasa, memaafkan. Ini 3 modal yang Allah bagi, kalau pahalanya paling besar dan dibayar balasannya tidak ada lain selain syurga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Ilahi atas pilihan Allah untuk kita bertemu pada hari ini di rumah Allah. Mudah-mudahan kita ditemukan dalam keadaan benar-benar redha sebagai hamba Allah, benar-benar diterima Allah ibadahnya dan ditatap Allah wajahnya untuk diberi ampunan atas ibadah hari ini. Ibadah terbaik, hadiah dari Allah yang namanya majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu juga membawa kita dekat untuk semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadah dan semakin tinggi syukurnya atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti dari Allah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kita panjatkan pujian tertinggi pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana dengan kekuatan dan kerinduan kita kepadanya membuatkan kita merasa bahagia menjadi pengikut Rasulullah, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pertama, terima kasih banyak pada Puan Salwa yang ingat dah lupa dah nama ataupun nama dah kena delete dah aku dari senarai. Ini buruk sangka namanya. Sebab itu kita kena minta maaf, kena terus terang. Betul? Sebab itu kalau tak terus dan tak terang, memang tak terang seumur hidup. Jadi belajarlah berterus terang. Itu satu daripada kekuatan. Kita masih lagi dalam zon Ma'al Hijrah ataupun dalam zon awal Muharram, dalam zon tahun baru. Betul? Jadi selamat tahun baru. Ini hari ke berapa? 9 ke 10? 9. Ya Allah. Tak faham ke? Kita lebih tahulah. Betul? Maka kita kata hari ke-9 walaupun tak ada poster selamat tahun baru, tak ada countdown selamat tahun baru, tak ada apa-apa pun nampak di jalan raya, di dalam media. Ini merupakan satu pada elemen kita nak dilupakan tahun baru kita. Jadi kalau kita nak dilupakan, jangan kita pula lupa. Kalau tak ada poster di tol, kan tahun baru, countdown, semua ada tol, selebar-lebar alam, betul? Segala sambutan tahun-tahun apa ada, tapi selamat tahun hijrah tak ada. Walaupun negara kita negara Islam, maka kitalah yang menghidupkan. Sebab itu semangat itu jangan hilang bersama tak ada poster, selama tak ada countdown. Okay, ini kekuatan. Sekali lagi kita kata kalau katalah selamat tahun baru, kita merasakan persediaan rapi, apa persediaan besar yang kita nak angkat. Sebab itu kalau kita kata temanya dikatakan Ummah Rabbaniyah. Okay, negara apa tadi? Maka kalau Ummah Rabbaniyah yang menjadi tema, bermakna fokus tahun baru kali ini atau fokus Ma'al Hijrah kita tahun ini adalah fokus untuk membangun jiwa, untuk membangun akhlak, untuk membangun adab. Kerana kekuatan-kekuatan yang sudah termuncul dalam setiap sidang, kita melihat sangat ramai pemimpin kita dan semua anak-anak kita yang sudah lentur adabnya, terutama dalam percakapan, terutama dalam perbualan. Apalagi pengaruh media massa yang akhirnya berjaya dinebatkan oleh orang-orang yang menciptanya. Kerana kami ingin menghilangkan sopan santun dalam bahasa, maka datanglah bahasa WhatsApp yang macam-macam, datanglah bahasa SMS yang macam-macam. Dibangun pula WhatsApp sehingga kita tidak merasa penting untuk berjumpa. Kita sudah merasa selesai dengan bercakap tanpa berjumpa. Akhirnya bila tidak ada adab berjumpa, ini tidak ada
proses berjumpa, maka adab pertemuan jadi hilang. Adab bercakap dengan orang berumur, dengan orang tak berumur, kita kata orang dewasa dengan orang kanak-kanak jadi sama. Maka akhirnya anak tak tahu lagi apa namanya santun dalam bahasa. Anak tidak lagi tahu apa beradab duduk depan orang tua. Anak tidak lagi beradab dengan guru. Dan kita paling bimbang, akhirnya adabnya tercabut dari jiwa. Sebab itu kita katakan sekali lagi cabaran besar yang diangkat untuk Ma'al Hijrah tahun ini ialah Ummah Rabbani. Maka kalau kita banyak menggunakan media sosial, hati-hati, jangan kerana tak ada panjang-panjang. SMS kan kena pendek. Betul? Maka kalau pendek tanpa hilang adab, tanpa hilang hormat, tanpa hilang kejiwaan untuk rasa baik, nak sebut terima kasih tak ada dah TQ. TQ tak apa-apa, TQ. Mana ada thank you, TQ. Jadi kalau kita nak guna terima kasih, guna TK, TK itu apa? Contoh. Kita kata tahu, tapi anak-anak tak tahu. Atau yang kecil-kecil tak tahu contohnya. Maka mereka tidak akan tahu nak ucap terima kasih sebab dia jumpa TS atau TK ataupun TQ sahaja. Ini contoh lunturnya adab. Ucapan ada, adabnya tak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lambung tinggi-tinggi terima kasihnya. Sedangkan nilai adab terima kasih itu disebut secara santun, secara lembut dan secara mesra. Sebab itu ayah nak terima kasih ke anak susah, anak nak terima kasih ke mak ke ayah payah, kerana mak ayah sudah jarang berterima kasih secara beradab. Akhirnya anak ikut macam di sekolah. Selamat pagi cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi semua anak-anak akan dapat nada itu. Kerana itu yang didengarnya dan dilakukannya setiap hari. Maka tugas kita balik kepada kita katakan apa yang kata Ummah Rabbani ini untuk membangun satu kekuatan. Kalau kita kata kita hijrah kan? Dah hijrah ke belum? Apa yang nak dihijrahkan? Kita dah lintas tarikh hijrah. Tapi kita terlupa apa yang aku hijrahkan untuk diri aku. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak persoalkan balik atau nak tanyakan balik. Sejauh mana kita menyemak. Kalau kita kata kalau Nabi hijrah dari Mekah sampai Madinah. Dari Madinah dia buat apa? Hasilnya apa? Prosesnya macam mana? Betul? Kalau Nabi dari Mekah ke Taif, maka prosesnya begini. Hasilnya begini. Akhirnya pembaharuannya dibuat perubahannya begini. Betul? Tapi kita jarang-jarang. Kita ingat Ma'al Hijrah je. Tapi tak ingat apa yang aku nak hijrahkan tahun ini. Apa yang aku nak angkat tahun ini. Kita perasan kalau hijrahnya berat badan je. Alamak, baju dah tak muat. Bajunya sempit, bajunya kecil. Tak ngaku juga gemuk. Disalahkan baju. Betul? Ya Allah, punyalah tak nak menilai diri. Tak nak melihat ke dalam diri siapa kita. Okay? Jadi kalau kita katakan Ummah Rabbani ini, kita nak mulakan dengan apa yang kita katakan hijrah dan apa yang kita katakan istiqomah. Walaupun kita dah dengar ceramah ini banyak kali cerita hijrah. Tapi ini tidak cerita pasal gua sur dan tidak cerita pasal apa-apa pun yang lari yang dalam gua dan sebagainya. Itu sudah kita anggap satu daripada yang sudah termaktub dalam otak kita. Betul? Yang harus dikongsi. Masalah kita belajar ni bertahun-tahun dah. Tapi belum membawa hijrah supaya ilmu ini menambah baik aku. Tapi kita menambah baik. Aku nak ke sana, aku nak ke sana, aku nak ke sana. Aku nak ke akhirat. Aku nak akhirat. Tapi senjatanya tak nampak akhiratnya. Prosesnya tak nampak akhiratnya. Percakapannya tak nampak akhiratnya. Matanya tak nampak akhiratnya. Sebab itu kalau Nabi pesan kata apa? Nikmat terindah. Nikmat terindah yang Allah kurniakan pada kita. Disebabkan kita tak nampak, kita tak perasan, kita tak tengok. Maka kita tak rasa indahnya.
Okay, ini kita kata kalau hadis Imam Tirmizi kata apa? Ada 3 keindahan atau nikmat, kebaikan yang terindah. Indah tu maknanya apa? Bukan sahaja baik, tapi cantik, tapi sangat berguna. Itu indah kalau Allah kata. Kalau kita kata, cantiklah walaupun tak memberi apa-apa. Sebab itu kita fight untuk cantik, betul? Pemutih segala betul? Sebab nak apa? Nak cantik. Ujungnya apa? Tak ada apa saja. Allahu Akbar. Setengah mati kita berusaha nak cantik. Betul? Tapi kalau Allah kata indah, bermakna indahnya itu membawa kita bertambah dekat dengan Allah. Sebab itu syukur itu tidak hanya di bibir. Syukur itu pertama kamu akan lebih dekat dengan Allah. Apa tanda lebih dekat? Lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak kebaikannya, lebih sikit dosanya, lebih tinggi nilai pahalanya. Ini yang kita kata syukur. Tapi kita tak syukur. Alhamdulillah. Syukur. Kan? Dapat sampai Masjid Al-Falah, syukur. Ini pun syukur tak ni? Syukur tak pakai? Ya Allah, SOP yang kena main-main. Kena ambil temperature setengah mati. Berapa orang syukur kena ambil temperature? Siapa pernah ambil temperature sendiri hari-hari? Tak pernah, tak tahu sehat ke tak, betul? Tapi syukur ada SOP. Kita tahu, ya Allah, 35.8. Oh, sehat benar lah. Orang 36 something, betul tak? Mesin salah ke? Badan umi salah? Wallahualam. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat baca temperature badan kita. Betul? Maka berapa orang yang syukur? Terima kasih banyak ada tembak-tembak ni. Tahulah juga. Betul? Berapa banyak? Apa yang Allah nak sampaikan dengan tutup ini? Agak-agak. Pertama nak suruh aja pakai niqab. Betul? Supaya cantiknya tersembunyi untuk isteri, untuk suami sahaja. Tapi kita tak pernah nilai ke situ. Sebab kita kata Rabbaniyah itu tak jelas. Rabbaniyahnya itu tak jelas. Sebab itu kita kata orang yang nak dekat dengan Allah, pertama dia akan jumpa dapat hidayah, hanya namanya hidayah Rabbaniyah. Hidayah yang mendorong dia untuk menjadi lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Lebih dekat maknanya lebih banyak ibadahnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak santunnya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya yang bertambah. Kita selalu, saya dah biasa. Saya biasanya, biasa tak kita cakap? Saya biasanya, maknanya apa? Selalunya, betul? Bertambah ke tak? Itulah masalah. Biasanya tidak akan bertambah. Itulah biasa saya. Biasanya saya solat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Biasanya 2 tu je lah. Sebab kita ni tenggelam dalam biasanya. Bila nak jadi luar biasa? Kamu umat terbaik. Bukan kamu umat baik. Kamu dicipta sebagai umat terbaik. Tapi kita pergi apa? Biasa. Tajuk biasanya bukan berapa. Biasanya tidak akan berubah. Sebab kita dah masuk biasanya. Saya minta maaf lah, kita ni sebagai memfokus ni memang akhlak. Itu sebabnya kekuatan yang nak kita minta banyaklah sebut fiqh, tauhid dan sebagainya. Walaupun kita gabung sekaligus, tasawuf sekaligus. Kerana kalau tak tergabung kita letih. Okay? Sebab itu kalau pakai ini saja, pertama Allah nak kata, tolong-tolonglah jaga lidah, jangan kotorkan lagi. Bertutup pun nak sembang juga. Sebab itu kita rasa tak seronok pakai ni. Sebab susah nak cakap. Sebab kita rasa tak bercakap tu sengsara. Sedangkan Nabi kata, kalau kamu tak ada apa nak cakap, diam. Kita setengah mati diam dalam ni. Betul atau tidak? Mata syukurnya ada tak? Tak ada. Tak bersyukur nikmatnya tambah tak? Tak syukur nambah nikmatnya tambah tak? Dah, minta ya Allah tambah.
tambah aku ini, tambah itu. Ya Rabbi, tapi prosesnya salah. Ini amali. Umi sampai fokus pada amali. Ilmu yang saya dah 4 lori dah. Al-Falah ni one of the, kita katakan pusat ilmu yang teraktif. Okay? Tapi kita nak melihat karakter kita berubah tak dengan aktif. Okay? Jadi kalau kata kita tidak lagi mahu biasa, tapi nak luar biasa. Tapi tak diam, biasa je. Saya biasa pakai tudung macam ni lah. Saya biasa makan macam ni, makan lah. Jadi kalau boleh kita dengan Allah tak nak biasa-biasa. Kalau saya dua, saya tak nak biasa. Saya tahun ini, saya nak jadi insan Rabbaniyah ini. Insan Rabbani yang menjadi tema tahun baru tahun ini. Saya nak jadi insan yang lebih dekat dengan Allah. Kalau boleh saya nak 2, 4, 6, 8. Berapa yang ada. Paling sikit 8. Tapi ada tak azam begitu? Alah 2 jadilah. Sekurang-kurangnya. Pahala ibadah nak kurang, pahala nak banyak kan? Minta maaf lah Umi ni kadang-kadang macam beleti. Tapi itulah hakikat. Itulah hakikat yang nak kita bangun. How do I upgrade myself? Tak ada siapa nak upgrade kita. Tak ada orang puji kita tapi orang tengih kita. Okey je. Betul? Kalau kita dibimbing dengan apa yang kita katakan hidayah Rabbani, orang kutuk 4 lori biasa. Orang kutuk orang bagi pahala. Betul tak? Kita dengar orang kutuk. Saya cakap sikit. Wah, marah macam kita hebat benar. Siapa yang tak suka? Siapa yang suka kalau dikeji? Angkat tangan. Tak suka. Sedangkan dapat kejian itu apa? Pahala. Tapi maknanya tak ada pahala. Sebab itu takut buat perubahan. Apa sebab takut buat perubahan? Alah, sangat solat duha sampai 8. Alah, kau nak banyak-banyak kat rumah lah. Ya Rabbi. Kadang-kadang kat beli abadiyah pun kita rasa berat kalau di masjid. Kita rasa apa? Nanti orang kata macam warak sangat pula. Jangan. Alah, buat di rumah. Sini kan solat wajib je. Oh alah. Kita perhati apa orang buat. Tapi tak pernah perhati apa kita buat. Boleh nampak? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kita benar-benar nak hijrah. Kita benar-benar nak ubah diri kita. Nak jadi benar-benar yang kita katakan ummah Rabbani tadi. Rabbaniyah atau Rabbani. Ummah yang benar-benar mengangkat kejiwaannya. Bukan saja dari segi dalamannya. Tapi paling utama dalam dan luarannya. Kita banyak luarannya. Sebab ini kita kata kita susah nak nikmat. Kadang lupa cari. Siap masuk dalam handbag. Sebab kita jarang tak bercakap. Dan kita lupa Allah nak bagi nikmat mulut. Nikmat mulut terbaik apa? Zikir. Cakap seorang-seorang. Cakapnya dengan siapa? Dengan Allah. Tak boleh cakap kalau diam je. Orang kata sombong pula. Nanti orang kata terbiak pula. Dia ni selalu kecoh je. Lah ni diam je. Terbiak apa? Takut apa orang kata. Jadi pakailah dan zikirlah sebanyak-banyak ya. Supaya dia jadi nikmat. Saya tak boleh lah sesak napas. Jangan tahu sesak napas ya. Lapang napasnya tak ada. Sebab dia tidak berzikir, tidak bersyukur bahawa Allah nak bagi protektor kat dia. Allah tak dapat apa-apa pun dengan kita pakai ni. Tapi Allah kata, I love you so much. Why you didn't say I love you too? Sombong. Udah ditutup mulut masih tak boleh ingat Allah. Sombong tak? Sangat sombong. Minta maaf banyaklah. Nak hijrah ke tak? Dari sombong ke tak sombong. Dari sombong dengan Allah tak zikir tak. Maknanya sombong dengan Allah. Aku dah tutup mulut kamu. Hang nak cakap apa lagi? Siap WhatsApp. Macam mana jelas ke tidak handphone cakap tutup mulut? Nak cakap juga. Kerana kita tak rasa nikmat yang Allah sedang bekalkan pada kita. Tercinta kasih sayang Allah pada kita. Walaupun ini SOP izinnya Allah. Maka lihatlah balik apa yang kita kata unsur-unsur spiritual yang Allah beri pada kita. Yang Allah sediakan untuk selamatkan kita. COVID siapa bagi? Allah. Ubatnya siapa bagi? Percaya atau tidak WHO kata apa? Belum jumpa lagi vaksin untuk COVID. Percaya atau tidak?
Percaya atau tidak? Berdasarkan Persatuan Doktor-Doktor Sedunia mengesahkan bahawa COVID belum ada vaksinnya. Betul atau tidak? Siapa tak percaya angkat tangan? Siapa percaya angkat tangan? Tak berani. Bermakna kita tak jelas dengan Allah. Nampak tak macam mana? Ada dengar nak jawab tapi tak bercakap. Malu. Malu kerana salah. Kalau malu kerana benar, apa? Jangan buat cakap je. Maka kita kata, vaksinnya ada ke tak ada? Apa tandanya? Apa tandanya? Rakyat Malaysia banyak yang sembuh. Boleh nampak? Jadi kita kata vaksin tak ada, memang mati katak lah. Memang sebab kita rasa Quran tu kecil. Persatuan dunia tu besar. Nampak tak? Bila doktor-doktor, walau tak tahu siapa doktornya, pakai. Siapa nak hilang kanser, nak hilang itu, rendam denah dengan air panas, hilang semua penyakit. Masya Allah. Menurut doktor dari Yuhan, kita pun rasa, doktor ni. Nampak tak? Tapi yang terbaik sudah ada pun apa kita kata keterangannya. Allah kata aku tidak turunkan penyakit tanpa turunkan ubatnya. Peganglah itu. Ini ubatlah ni yang Allah turunkan bagi idea SOP. Untuk kamu tak payah berubat-ubat dengan zikir saja. Siapa dekat dengan Allah, Allah bantu dia. Siapa tolong Allah, Allah tolong dia. Betul? Ini benda-benda simple yang sudah Allah catat semuanya dan kita semua dah tahu. Tapi tak pakai. Busuk hati pada dengan orang. Tu dia tu bersin tu. Yang nak bagi sakit siapa? Allah. Engkau bersin lah 10 kali. Tapi bersinnya sihat. Okey lah. Lebih 3 kali tak sihat. Kalau 3 kali ke bawah sihat. Jangan takut bersin. Betul? Kena belajar bersin tu apa. Sebenarnya Allah suruh bersin tu baca sebut apa? Alhamdulillah. Yang dengar sebut apa? Tahu pun. Tapi dengar bersin. Alamak dia bersin-bersin dah. Aku tu lupa. Cepat-cepat. Kononnya floating. Siapa yang buat dia floating? Ini kita kata bercakap tentang orang yang sudah merasa dia hamba Allah. Tapi aplikasi dalam hidupnya, amalan dalam hidupnya, tak guna benda-benda ni. Okay? Yang masam, yang bengkak, yang benjol. Yang tengok orang demam susah hati. Ya Allah, dia tu macam sesama lah. Seolah-olah kuman tu ikut kita. Kita tak. Padanya kan pilihannya Allah. Siapa Allah bagi sakit, siapa Allah bagi mati. Betul? Apa sebab kita takut kena? Takut mati. Kenapa takut mati? Nak masuk syurga ke tak? Kan nak masuk syurga pintunya apa? Alhamdulillah. Mana boleh masuk syurga kalau belum mati? Apalagi dia katakan kalau mati dalam wabak, dia merupakan syahid. Tak nak syahid ke? Okey, maknanya janganlah dedah-dedah, janganlah biar je gitu. Kita usaha dan ikhtiar. Tapi kalau itu pilihannya Allah. Nampak tak? Maka sekali lagi Allahnya besar ke kecil? Besar tapi kecil. Pakainya kecil. Sebab itu ya Allah Tuhanku, bantu aku ya. Bagi selesa ya Allah. Bagi sedap ya Allah. Walaupun tak cantik, untungnya orang tak kenal kita. Itu bahagia sangat. Tidak sibuk bergambar. Nasib baik dapat aturan. Tidak boleh bergambar. Tidak boleh salam. Bahagia dah. Ini contoh bukan sombong. Allah nak bagi tahu jangan riak sangat. Engkau tu dah tua ke cantik. No gambar pun. Tapi orang berebut-rebut nak gambar. Untuk apa gambar tu? Nampak tak? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kita sedang diasuh, sedang dibimbing. Tidak pernah berhenti oleh Allah. Maka bangunlah. Maka hijrah pertama yang kita nak angkat. Tadi kita kata, nikmat 3 nikmat indah je. Minta maaf banyak. Kadang, Umi ni kembang-kembang kena terlepas balik ke tajuk. Betul? Minta maaf banyak lah. Itu masalahnya. Tapi yang bercakap semuanya, dia berkaitan-berkaitan. Sebab apa? Siapa yang menguasai kita? Allah. Apa yang meminta dari apa? Beri apa yang terbaik untuk karya ini.
Jadi apa yang keluar itu kita harap Allah yang bagi. Maka kalau kita memang nak bercakap pasal hijrah, tetapi apa kekuatan-kekuatan asas yang kita nak bangun, hijrah dulu yang kecil-kecil, kemudian baru yang besar. Okay? Kalau apa yang boleh kita hijrah untuk diri kita. Kita tak cerita pasal orang. Kalau temanya Rabbani, maknanya macam mana aku nak masukkan unsur Allah itu dalam makan, dalam minum, dalam tidur, dalam bercakap, dalam bergaul, dalam berjalan, dalam masak, dalam mandi, dalam semua. Kerana agama kita itu bimbing kita dari bersin. Okay? Dari bersin sampai semut masuk dalam gula. Betul? Artinya dari sekecil-kecil benda. Hingga ke sebesar-besar benda. Tapi kita masih belum mampu untuk hijrahkan diri kita. Untuk merasa Allah tengok aku. Allah dekat dengan aku. Allah dengar ni. Allah dengar. Allah tengok. Allah nampak. Allah tahu. Dalam hati aku ada apa. Boleh sampai begitu tak? Dalam apa saja keadaan. Always. Ni dah belajar banyak dah ni. Tok guru dia dah awal dah kerusi ni. Punya ramai. Yang nak bagi kuliah. Kalau telinga dia boleh haus dah telinga ni. Kadang terlalu banyaknya mendengar. Betul? Tapi kita sekarang nak buat perubahan. Di mana Allah dalam hidup? Bukan sejadah sahaja. Okay, setiap bumi yang kita pijak ada Allah tengok. Ngapa kita bercakap kadang di luar ada bersurah lain ceritanya. Di luar ada masjid lain gayanya. Di rumah lain gayanya. Maka kekuatan pertama yang kita nak hijrahkan. Maka kalau tahun ini dikatakan hijrahnya. Kita kata ummah Rabbani, maka tidak lain dan tidak bukan. Fokusnya ialah mau hijrah dari segi karakter. Mau hijrah dari segi penampilan, kelakuan rohaninya. Lonjakan atau perubahan dalam bentuk dalamannya. Kerana kita ubah fashion tudung 100 kali dah. Betul? Fashion telekung macam-macam. Umi dijemput jadi tetamu. Promo telekung. Wow. Wow shop pergi juga sebab telekung. Kalau passion lain ni tak lah juga gamaknya. Artinya kita nak ubah luaran kita ni. Ya Karim. Siang malam mereka passion. Untuk mereka perubahan luaran. Tapi kita nak reka perubahan dalaman kita. Siapa nak reka kalau bukan kita? Maka kekuatan yang nak dibangun, pertama kita kata, tidak ada cinta yang paling hebat, tidak ada jiwa yang paling hebat, tidak ada karakter yang paling indah, selain kita kata membangun karakter yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa karakter utama, bukan saja sidik amanah, tabligh, patanah itu dah kita belajar patutnya dah jadi darah daging. Okay? Siapa tak pernah bohong kat tangan? Siapa dah taubat dari bohong-bohong yang lalu? Dah taubat, dah kena sedar kita dah taubat dah. Ada sikit je lah dosanya. Betul? Tapi kita selalu kata, alah tak apa, mana ada orang tahu. Tak ada orang nampak pun. Kita je tahu. Apa sebab datang ayat kita je tahu? Ini kita je. I sembang kat you je. Apa tandanya tu? Hilang Tuhannya, hilang malaikatnya. Sebab itu sekali lagi hijrahkan dulu dalamannya. Kita kata apa hijrah pertama yang Nabi tunjuk? Pertama, Nabi sangat mencintai. Siapa yang dia cinta? Yang paling dia cinta siapa? Umatnya. Cinta Allah tu dah high class lah, tak payah tanya. Kalau Nabi tak sayang Allah, dia tak dilantik jadi Nabi. Dah dilantik pakai jawatan terlupa bos. Gila ke? Betul? Berapa ramai pekerja yang tidak amanah? Walaupun bos bagi promotion. Betul? Kerana tak ada Nabi, tak ada Allah dan tak ada Rasulnya. Patutnya bos dah lantik hang jadi apa pun. Bos dah lantik hang jadi muslimah. Betul? Dah lantik jadi isteri, dah lantik jadi ibu. Apa jawatan termahal? Tak ada allowance, tak ada cuti. Apa? Suri rumah jadi ibu, mana ada jawatan lagi mahal daripada itu. Sampai tak terbayar gajinya.
Akhirnya tak ada gaji. Betul ke tidak? Tapi bahagia ke tak? Letak jawatan tak? Ngamuk tak? Yang sakit jangan ngamuk. Sebab itu kaunselor kena buka klinik juga. Betul? Kerana ramai yang sakit. Sebab asasnya tak kuat. Dia rasa jadi kuli je. Ingat apa? Ingat orang gaji apa? Siapa pernah cakap tu? Buang terus delete. Jangan kata saya bukan orang gaji. I'm big boss. Okay? Big boss yang tak ada gaji, tak ada cuti, sakit pun jalan, tak sakit pun jalan. Tak pernah ada orang ganti. Tak boleh. Tak ada pula. Sebut ganti dah susah hati. Busuk hati lah juga tu. Sebab kita ingat dunia ni peta kita. Ya kan? Hati-hati tu. Kalau itu petanya Allah, jadi ke tak jadi? Doa. Kalau memang kita peta ada pengganti, why not? Bukan pengganti, assistant. Tukarlah istilah. Betul? Tapi kita paling takut. Betul ke tidak? Sedangkan itu perintah, bukan perintah agama, dibenarkan oleh agama. Betul? Jadi kalau kamu tidak membenarkan apa yang dibenarkan Allah, kamu siapa? Hati-hati. Sebab itu kita boleh doa tapi tak boleh tolak. Kau nak jadi je? Kun faya? Ya Rabbi, faham tapi sampai kat hidung. Doktor tahu tak dia, saya tengok WhatsApp dia, saya tengok SMS dia, saya tengok dia. Allah letih. Dia orang lain doktor. Itu assistant. Percaya ke tak percaya? Perampas. Ayatnya perampas. Macam kita hebat. No. Kita perompak lah sebab kata orang perampas. Contoh. Jangan nilai orang buruk. Utamakan nilai kita buruk. Kerana kadang-kadang peta Allah pasti terjadi. Bukan nak galakkan. Ini jadi imam-imam kita ke depan. Ini pembantu-pembantu bodyguard kita kan. Minta maaf banyak. Kadang-kadang tak perasan nak sebut dah haru biru betul dia. Imam-imam tak perasan. Maaf tuan-tuan. Terima kasih kerana temankan kami di sini. Okey, mudah-mudahan dia jadi ibadah amal jariah yang sangat mahal. Tak ada kuliah muslimah yang ada lelaki. Yang ada kameraman je satu. Tapi dia ada 4 kameraman yang mahal. Bayangkan tapi mana kamera yang paling mahal? Kamera CCTV Allah. Ingat itu. Jadi sekali lagi kita mohon supaya CCTV yang ada ini tidak merakam yang buruk-buruk. Edit-editlah dulu. Kok yang buruk-buruk tu buanglah sikit. Betul? Sebab itu Allah kata taubatlah banyak-banyak supaya dosa yang banyak terkurang sikit. Betul? Dosa-dosa kecil kamu akan terhapus dengan hanya sedekah kamu sahaja. Oleh itu banyak-banyak sedekah. Banyak kali bukan banyak jumlah. Kalau banyak jumlah pun lagi high class. Banyak tapi ikhlas. Sikit tapi ikhlas. Itu tak siapa yang tanam dulu dari dulu-dulu entah. Sedekahlah walaupun sikit tapi sampai bila nak sikit? Betul tak? Jadi kita ubahlah. Hijrahkanlah hati kita. Aku nak sedekah sebanyak yang mungkin. The more you give, the more you get. Nak dapat banyak doa. Ya Allah limpahkan. Limpah rezeki. Kalau limpah nak tadah pakai apa? Itu jangan minta limpah. Nanti anda tak tertadah. Dan rezeki bukan jangan dalam bentuk duit saja. Dalam bentuk segala nikmat lain. Termasuk dapat asisten itu rezeki. Okay, mudah-mudahan. Okay. Maka kekuatan yang kita nak angkat. Minta maaf. Itu ingat sampai mati nanti tu. Ya, hilang fakta-fakta lain tadi tu. Jangan. Ini kita kata kita sangat emosional. Emosional yang tidak dekat dan tidak lekat dengan Rabbaniyah. Rabbani artinya apa? Kita sentiasa bersangka baik. Walaupun suaminya nampak tak berapa baik. Tapi baik. Saya tahu awak baik. I know you are good. Berapa kali kita cakap kat suami kita gitu? Berapa kali kita cakap kat anak kita begitu? I know you are a good boy. Good boy, clever boy. Good girl, clever girl. Mak tahu anak mak baik.
Anak mak tak akan bohong mak. Dia nak bohong tak jadi bohong oh. Tengah tu ramah terus. Mak tahu anak mak baik, anak mak tak akan bohong mak. Sebenarnya datanglah ayat itu dulu. Bermakna kita kena baik dulu. Kita kena tunjukkan kita punya husnuzan tu dulu. Maknanya kita bersangka baik ini akan mengubah automatically. Sebab itu orang yang kita berkenan tak kenal, tapi tak boleh berkenan dan tak berkenan. Berkenan boleh, tak berkenan tak boleh. Dia jahat kok, mana itu dia dengan Allah. Kalau kita kata pelacur itu dosanya besar, itu dosanya dia nak mati dia ampun. Kita ni tak tahu banyak ke tidak. Ampun dia Allah ke tidak. Amalan diterima ke tidak. Bukan bermakna nak sokong dah. Tapi jangan pernah menghina hamba Allah, ciptaan Allah. Walaupun ulat, walaupun semut. Betul? Allah, kalau Nabi Sulaiman itu ya Allah, bukan saja utusan Allah tapi utusannya nang dunia. Betul? Semut hormat. Berapa orang kita hormat semut? Ulama semut, sorry lah. Ada. Oh, cari spray lagi. Sebab hormat kita hilang dengan haiwan, hormat kita hilang dengan alam, hormat kita hilang. Maknanya cintanya kering. Okay? Maka kalau kita mahu mengubah pada hari ini, kita nak mengubah apa karakter terbesar Rasulullah sebagai seorang pendakwah, tidak lain tidak bukan adalah mencintai. Kita pula terbalik, kita nak dicintai tapi tak pernah mencintai. Ini masalah besar. Awak tak pernah perasan saya pakai julawa, pakai baju baru. Kita nak orang perasan kita tapi kita tak pernah perasan orang. Kita tak pernah beri perhatian tapi kita nak perhatian. Betul ke salah? Kita nak perhatian Allah. Ya Allah, berikan itu, berikan ini, berikan itu, berikan ini. Okay? Tapi kita perhati tak apa Allah nak? Kita perhati tak apa Allah suruh? Apa perhati tak apa Allah larang? Ini yang kita katakan tempang, kita kata. Walaupun ilmunya banyak tapi hilang akhlak, hilang adab, ilmunya tidak bermakna apa-apa. Kosong. Sebab itu ulama belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun sahaja. Sebab itu maksudnya kita apa? Kalau kamu tak jumpa adab, tak jumpa akhlak, tak payah cakap kamu ada ilmu. Hari ini kita terbalik, tuntut ilmu, tuntut, tapi tidak menuntut ilmu adabnya. Tidak menuntut ilmu membangun akhlaknya. Akhirnya ilmu tidak berkah, tak terlekat ke hati. Kita dengar paling banyak ceramah ni, tapi mana yang mengubah aku? Maka bukan perlu dicintai, tapi perlu mencintai. Nabi tak peduli orang Yahudi cinta dia ke tidak, sayang dia ke tidak. Suap kau maki ke kutuk ke, kau cela ke, kau buat apa ke aku, tapi aku apa? Aku mencintai kerana Allah, bukan kerana orang. Yang datang kaunseling hilang cinta manusia, nak mengharap balasan baik dari manusia. Okey. Saya dah buat segalanya doktor. Allah, walaupun saya isteri kedua, I do my best. Tapi tak maaf banyak. Ini bukan menghina, bukan mencerita tu nak lekeh-lekehkan orang dah. Sekurang-kurangnya nak jadi tempat mangkuk untuk dia luah supaya dia balik lapang. Boleh dia balik, dia tenang. Dia tahu apa nak buat, boleh buat pilihan. Saya sudah mengambil keputusan untuk diam. Tak bercakap, tak komen. Agak-agak dunianya jadi macam mana? Awak bahagia tak buat macam tu? Kalau tak bercakap, bahagia ke tak? Ada mulut tapi tak bercakap. Betul ke tidak? Tak betul. Bahagia ke tidak? Jadi di rumah jangan terlebih cakap, jangan terkurang cakap. Lebih cakap dosa, kurang cakap pun dosa. Betul? Oh, dah tak perasan dah tu.
Cakap yang elok wajib. Okay? Wajibnya, sunatnya. Tapi yang buruk itu kalau boleh jangan cakap langsung. Itu yang orang kata kalau boleh tak payah bercakap. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Mencintai, bukan dicintai. Maka hijrahkan dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam perbuatan kita, dalam amalan harian kita. Aku nak mencintai semua ciptaan Allah. Aku nak mencintai semua hadiah dari Allah. Aku nak mencintai semua makhluk yang Allah cipta ni. Sebab itu sekali lagi Abu Hurairah tukar nama, betul? Apa sebab tukar nama? Jadi bapak kucing kok. Nabi dia tak tukar, aku tukar nama kamu ni jadi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Sebab dia tak boleh tengok kucing. Semua pungut. Semua dijaga. Bayangkan penghafal hadis yang sangat banyak. Tapi punya jiwa yang sangat halus. Kita tengok kucing. Betul? Kalau kita masih begitu bermakna cinta kita dengan Allah. Nipis senipis-nipisnya. Sebab kita tidak melihat kucing sebagai makhluk Allah. Kalau dia nak makan pisang, bisinglah kamu ni. Yang. Dia minta. Tapi kita buat dek je. Itu kita nak minta dengan Allah. Kamu tadi buat kucing tu minta kamu buat dek lah ni kau nak aku layan. Cantik muka. Kalau Allah boleh cakap lah kat kita macam tu. Kita jarang kaitkan apa yang kita buat masa di sejadah dengan apa yang kita buat di luar. Dah luar sejadah. Maka pertama mencintai. Kalau Nabi kata, aku rindu mereka. Aku merindui mereka. Sampai sahabat tanya, siapa yang kamu rindu ya Rasulullah? Kami kan hadir bersama kamu ni. Kami sentiasa jaga, kami ikut kamu semua perintah segala benda buat. Aku rindu mereka yang tak jumpa aku. Kamu sayang aku, cinta aku, ikut apa yang aku bagi. Ikut apa yang aku bawa kerana kamu nampak aku dalam bentuk zahirnya. Tapi aku rindu mereka. Aku mencintai mereka. Kalau tak cinta boleh rindu tak? Atau mari cinta dulu ke rindu dulu? Atau rindu dulu baru cinta? Tengok gambar. Mana dulu? Kita confuse oh. Betul? Kalau Nabi kata aku merindui mereka, minta maaf banyaklah. Yang tak nampak aku, tak jumpa aku, tapi pegang akidah yang aku bawa, ikut syariat yang aku bawa, pegang buku yang aku bagi, hafal ayat apa yang aku kata. Boleh nampak? Itu cinta tertinggi. Sebab itu orang Melayu buat pula tak kenal maka tak cinta. Siapa tak kenal Rasulullah angkat tangan? Mati kata semua kenal, betul? Kenapa semua kenal tapi tak semua jatuh cinta? Apa tanda kita jatuh cinta? Kita nak buat semua apa yang orang yang kita cinta suka. Puan selalu masak apa kat rumah puan? Masak tak? Masak, mana tahu. Kari yang main. Apa sebab? Anak suka ke suami suka? Dia pun suka. Anak dulu sedangkan suami dulu. Hati-hati, syurganya pada siapa? Suami, go first. Saya masak kari, anak tu nombor 3, nombor 4, nombor 5, betul? Kalau suami tak makan kari, ingat-ingat mak masak kari tak? Ampun Tuhan, kau sebulan sekali kot. Tapi sebab suami suka kari. Apa sebab kita ikut perintah suami ataupun ikut kegemaran suami? Memang dia suka lah. Supaya dia suka saya. Nampak tak? Saya nak buat dia suka saya, dia suka supaya dia suka saya. Apa kata kalau semua buat dek je? Aku masak kari pun tak cakap sedap kedok. Tak masak kari pun tak cakap. Betul tak?
Maka sekali kita hijrah ini kecil. Sebenarnya macam kecil tapi sebenarnya sangat besar impaknya. Boleh nampak? Kalau kita mencintai yang nampak, kita nak orang tu balas. Betul? Betul atau tidak? Betul. Nabi cinta kita, dia tak nampak kita, kita tak nampak dia. Semua orang tahu ini. Betul? Tapi kenapa Nabi kata, aku rindu mereka. Okay? Aku rindu mereka bermakna kita boleh cinta walaupun tak jumpa. Nampak dah Nabi tu tinggi, Nabi tu kulitnya gini. Tak nampak juga. Betul kan tidak? Kita dah baca semua sirah Nabi dah. Orangnya begitu, orangnya begini, gemuk hidak, turun hidak. Ya Rabbi. Kasutnya begini, makannya begini, tidurnya begini, rumahnya begini. Betul? Kalau kita ada makanan cukup, Nabi apa? Terpaksa jual baju besi untuk dapat gandum. Kita pakai tidur, pakai tilam. Wah. Tak tahu nak kata tilam apa. Kalau zaman dulu Dunlop tu dah. Contoh. Lah ni tilam kata. Tapi Nabi tidur berlantaikan tanah rantainya. Alasnya tika-tika dia buat dari daun kurma. Kalau bangun nampak bekas-bekas dia tulang belikatnya. Itu pun Allah dah kata, aku sempurnakan kepada kamu semua nikmat aku. Bayangkan. Allah kata, aku dah sempurnakan dah. Okay? Tapi Nabi pernah tak makan? Ikat batu di perut, betul? Sebab nahan lapar. Okay? Jual baju besi untuk dapat gandum. 3 hari jalan-jalan tak dapat kurma yang paling murah untuk dibagi-bagi. Rumah berlantai tanah. Ada harta. Ada emas. Ada istana. Ada tentera banyak. Ada kehebatan. Tak ada. Tapi Allah kata, aku sudah sempurnakan semua nikmat aku kepadamu ya Muhammad. Boleh bayangkan. Kalau dibandingkan apa yang sempurna yang Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, bermakna kita ni dah jauh dari sempurna. Betul? Ni kekuatan nak bangun cinta. Nabi cinta kita. Sebab itu dia rindu. Kita pula tak rindu. Kenapa tak rindu? Kalau kita rindu suami, suami tak rindu kita. Kita je WhatsApp dia. Dia tak ada WhatsApp kita pun. Pihak stesen tak angkat pun handphone kita. Tak balas pun WhatsApp kita. Ya Allah, teruk orang tua ni. Betul? Bayangkan Nabi kata, aku rindu kamu. Aku bekal kamu Quran. Aku bekal kamu hadis. Kamu sikit pun tak rindu aku. Ni bahasa mudahnya. Bahasa kitab je lain cerita. Boleh nampak? Jadi sekarang apa yang kita nak hijrah? Bila aku nak merasa rindu dengan Rasulullah. Bila aku nak rasa rindu supaya membalas cinta Rasulullah pada kita. Rasulullah cinta kita tanpa jumpa kita. Bermakna dia rindu kita. Kita pula tak rindu. Salah ke betul? Dia cinta kita tapi kita pula tak cinta. Umati tak lepas dari mulut. Tapi kita, ya Allah. Ini semak balik. Maka hijrah kita pertama mau belajar mencintai. Pertama aku nak cinta diri aku sebagai hamba Allah. Apa nak buat? Aku nak cinta diri aku sebagai hamba Allah. Bermakna aku tak nak jadi hamba perut, tak nak jadi hamba suami, hamba dunia, hamba harta, hamba yang lain-lain, hamba jawatan, hamba kerja. Aku nak jadi hamba Allah. Artinya apa saja yang aku buat setiap hari, aku buat berasaskan panduan dari Allah untuk Allah, kerana Allah cari redha. Cari redha Allah. Sebab itu masak tak boleh penat. Penat ke tak penat? Penat gila ke? Betul? Jadi kalau siapa penat, Nabi pernah penat tak dakwah? Pernah penat. Bermakna kekuatan yang nak dibangun bukan penat kerana sakit hati, bengkak hati. Tapi dia akan jumpa namanya senang hati. Aku dah buat. Cuba tengok sedekah. Masuk duit dan tabur sedekah. Wah. Bagi kat orang. Bagi air mineral je kat orang. Bahagia je Allah. Bagilah apa pun. Mi orang pungut sampah. Ibu ada air tak? Ya Allah, bagi air sejuk je.
Air freeze je. Air kosong je. Tapi rasa bahagianya, ya Rabbi. Bagi serai, bagi belimbing muda, bagi mangga muda. Wah! Itulah hadiah. Tak ada jadi penat. Tapi kalau kedekut jadi apa? Mangga tu muda lagi, belum masak. Tidak masak boleh petik. Tupai petik dulu, bukan kita petik dulu. Baik kita petik dulu. Betul? Contoh. Artinya nak mencintai diri kita ni paling sulit. Sebab itu kita biarkan diri kita dalam banyak-banyak masalah. Yang sakit hati kita, yang bengkak kita, yang dengki kita, yang sombong kita, yang kedekut kita. Siapa kita? Ngaku tadi kita siapa? Hamba Allah. Tapi dalamnya ada macam-macam. Maka mungkinlah kita kata ummah Rabbaniyah ialah ummah yang belajar mencintai dirinya. Sebab itu Sayyidina Umar kata apa? Aku tidurnya sikit. Aku tak boleh tidur siang. Kan bila siang umat aku terabai. Malam aku tidur sikit. Allah, tidur sambil gini ya. Bukan baring pun. Kita bukan lagi baring. Aircon lagi, selimut lagi. Malam aku tidur sikit. Kita sikit-sikit tidur. Macam mana gaya. Ngaku umat Nabi. Sayyidina Umar nak ikut fotokopi Nabi. Tidurnya sikit. Ini kita ada ulang berbuih dalam mulut. Sikit. Nabi makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Ya Allah, nasib baik tak ada PKP tak makan. Tidak ada je makan. Bah, itu ambil seorang satu ya. Contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Mencintai diri bermakna kita merasa kita nak redha, kita nak serah, kita nak devote the whole our life for Allah. Jadi tak ada mengeluh dah. Tak ada kedekut-kedekut dah. Apa dia bagi? Apa boleh tolong-tolong? Tangan tanya. Orang lain tak ada bagi ke? Awak minta ke saya je. Minta lah orang lain juga. Saya ada bagi malam. Datang balik jumpa saya. Loh. Ini simple daily life. Kalau daily life tak boleh ubah, kita tak boleh ubah yang besar-besar. Okay? Maka mencintai. Tengok diri kita. Aku ni adalah hamba Allah yang Allah buat. Allah cipta. Jadi aku tanda tangan aku ni. Ya Allah. Cepat saja nak jadi senjata. Betul? Sedangkan tangan ni nak doa. Cepat aja tangan ni. Ya. Pokok tu pun minta maaf nak potong. Oi. Pokok pun nak patah pucuk ubi. Aku nak buat sayur ni. Okey, minta maaf banyak. Sebab kita tak berhak nak patah-patah dia. Jadi ini yang tercabut dari hati seorang hamba Allah. Akhirnya sombong datang, bengkak datang, benci datang, sakit hati datang, dengki datang. Nak maafkan orang. Oh, I can forget but cannot forgive. Akhirnya mata besar-besar kalau jumpa. Loh Allah, jumpa dia pula. Boleh tak kita belajar memaafkan semua orang? Senang dengan semua orang, boleh tak? Jirannya meragam ke, sombong ke, bengkak ke, benjol, kain suku, kain setengah. Gasak dia. Tapi dia jiran kita. Dia jiran kita. Kamu tak hormat jiran kamu, tak ambil berat pasal jiran kamu, nanti di akhirat Allah tak tegur kamu. Ya Allah. Kalau dia bukan Islam, dia jiran. Hak jiran kena ada. Kalau dia bukan saudara kamu, dia masa tetap ada hak jiran. Kalau dia saudara kamu, ada hak saudara, ada hak jiran. Itu bab itu. Maknanya, kita nak bangunkan rasa cinta kita ni, nak mencintai. Bukan dicintai kita. Ya Allah, anak saya. Takut saya dia kecil, beria-ria, ya. Tapi dah besar dia, orang tak kisah saya. Nangis tak ramai tak mak menangis? Kerana dia bela anak dia nak anak dia apa? Balas. Tapi dia tak jumpakan anaknya dengan Allah. Anak tak sempat balas. Minta maaf lah. Dan anak tak rasa terhutang budi. Kalau kita tak tunjuk baik kita. Ungkit. Kamu dulu sekolah duit ini sampai tinggi berdiri kalau mak susun. Allahu Akbar. Siapa suruh hantar pergi sekolah? Betul tak? Mak kita, aku dia dulu jaga kamu ni, noneng. Maka ini mak-mak semua ni. Menantu tak ada hantu. Menantu tu hadiah dari Allah. Belajarlah baik dengan diri sendiri. Baik dengan diri sendiri maknanya kita tengok orang tu apa? Betul ke salah? Orang tu baik ke tak? Walaupun di tempat lain dia tak baik, dengar ceritanya. Betul?
Dia ni begitu-begitu. Lantaklah begitu begini. Tapi dengan kita dia baik tak? Atau dia tak baik dengan kita? Kita baik tak? Orang beriman itu baik, lebih baik. Bukan jadi baik, lebih baik. Pertama kamu baik dengan dia, kemudian kamu layan dia dengan baik. Kamu hadiahkan dia yang benda yang paling kamu sayang. Baru layak jadi orang bertakwa. Padahal orang tu tak suka kita pun. Yang benci kamu itu, kamu tegur, kamu buat baik, kamu hantar makanan, kamu bagi ubat, kamu hadiahkan apa yang patut. Sanggup ke tak sanggup? Kan nak kata nak jadi orang bertakwa. Kata nak jadi orang beriman. Jawapannya mesti sanggup. Nampak tak? Ikut kemampuan. Boleh bagi sekeping, bagi dua keping. Dia mangga 2 biji, bagi sebiji, jangan bagi 2. Artinya dalam hati kita sudah subur rasa nak memberi. Sudah subur rasa nak memaafkan. Sudah subur. Sebab ni ramai yang puasa. Puasa tak? Puasa insyaAllah. Ramai. Apa sebab puasa? Nak dapat? Pahala kan letih. Belum tentu. Pahala siapa punya? Allah punya. Yang puasa tu hebat ke tak? Yang bersih ke tidak? Jujur ke tak? Ikhlas tidak? Riak ke tak? Baiki balik dulu jasadnya dulu. Sebab itu ada 2 amal. Pertama kita nak amal jasad. Kedua amal hati. Kalau kita tengok cara hidup Rasulullah. Ini baru nak cerita cinta je. Takbir gini. Apa cara hidup sahabat yang menyebabkan cinta mereka pada Rasulullah dan kepada Allah itu the biggest. Cinta terbesar. Ya Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada anak aku, harta aku. Kamu salah, Umar. Okay. Selagi kamu tidak mencintai aku lebih daripada diri kamu, maka iman kamu belum sempurna. Okay. Nabi kata, ulang balik. Aku mencintaimu Muhammad lebih daripada anak isteri, keluarga, harta dan diri aku. Kamu benar, kata Rasulullah. Agak-agak kita sayang Rasulullahnya mana? Aku cinta Allah, Rasulullah lebih dari semua. Bayangkan. Sebab itu cinta kita tidak subur. Sebab kita tak amalikan cinta itu. Sebab itu kita tak ajar anak cerita hadis, kita tak ajar anak cerita sirah. Sebab itu kalau kita tengok Bilal aja. Dia ulang balik Bilal bin Rabah. Macam mana dia hijrah? Macam mana dia dapat hidayah Rabbaniyah dari Allah? Okay? Dah diseksa, udahlah hamba takkan siapa-siapa pun. Nobody, man. Betul ke tidak? Hamba hitam Habsyi. Ya Rabbi. Ambil upah petik kurma. Upahnya apa? 2 genggam kurma. Petik kurma dari pagi sampai petang. Upahnya apa? 2 genggam kurma. Kalau kita nak kerja tak kakak? Kalau anak kita takut tak kerja. Diseksa sampai tuannya kata, Umayyah kata apa? Aku dah tak tahu siksa apa lagi. Aku nak bagi kat hamba ku ini supaya dia balik ke agama aku. Dia baru dapat 1 je. Ini ulangan. Bermakna macam mana Allah nak bagi hidayah Rabbaniyah itu pada dia. Dia sanggup berkorban, susah. Sakit, betul? Baru Allah pilih. Kita ni dah senang. Tengok berbuka kan, dah sedia nak makan apa kubur ke, apa ke itu ke ni. Dah rancang dah. Padahal masa sunat je. Itu belum cerita WhatsApp, minta maaf hari ni saya puasa. Belum lagi benda nak WhatsApp kan. Ini kekuatan. Ada apa sayang? Oh sayang, okey, terima kasih banyak. Ini kekuatan-kekuatan yang nak bangun. Tak sedar diri, itu masalah negara. Siapa pun tak tegur. Yes. Terima kasih. Ini kekuatan yang nak kita nak angkat. Mencintai diri bermakna ibadah kita tidak ada lain kerana Allah. Mencintai apa yang Allah cipta. Mencintai apa yang Allah bagi. Bukan apa yang apa yang kita belum terima. Rezeki yang paling banyak yang kita harap, yang kita tidak harapkan, yang kita ada. Yang kita harap tu tamak aloba namanya. Okey?
Kita nak jumpa yang kita harap, bukan yang kita ada. Saya kalau boleh nak bagi tudung yang macam dia pakai tu lah. Pada tudung ada 4 lori dah. Pakai je lah. Kita sayang, kita suka yang orang punya. Kita nampak cantik orang lain. Kita tak nampak cantik diri kita. Kalau orang tu pakai cantik, kita pakai belum tentu cantik. Tapi yang kita impikan, I nak buat passion macam dia lah. Cuba ambil gambar sikit. Doktor baju macam mana? Ambil gambar sikit. Nak buat lah macam doktor punya. Belum tentu cantik. Yang mencintai diri, mencintai apa yang Allah sudah bagi dalam genggam kamu. Dalam genggaman kamu. Bukan yang kamu impikan. Yang kamu impi, siapa nak bagi? Allah bagi. Kita tak tahu dapat ke tak. Betul? Impian yang besar sekali apa? Cepat. Apa impian? Nak masuk syurga, ya Rabbi. Maka mesti latih diri jadi ahli syurga dulu. Ahli syurga itu cantik di luar, cantik di dalam. Betul? Ya Allah. Taatnya setengah mati, syurganya pada suami. Bukan di Al-Falah. Contoh kita tak ikhlas dengan suami, ada 4 lori. Okay, maka bangun balik kekuatan pertama kita kalau kita ambil sahabat, dia kata apa? Pola hidup pertama sahabat. Kenapa mereka cintanya kental? Bila tak tahu apa, Fatihah, apa-apa, Bismillah pun tak tahu lagi. Baru tahu apa? Ahad. Allah tu tunggal, Allah tu satu, Allah tu esa. Okay, ini cerita salah seorang daripada padri ataupun tukang mengajar atau trainer kepada agama Kristian. Dia kata apa? Pertama yang membuat saya mereka dilarang baca Quran. Okay? Tapi bila dia dinaikkan pangkatnya, dia dibenarkan baca Quran untuk nak hentak, nak cari keburukan dan kelemahan. Okay? Tapi surah yang dia jumpa pertama adalah Qul huwallah. Okay? Bila dia dapat Qul huwallahu ahad itu, Allahu akbar, tu berkobar-kobar dalam hati dia, ini yang benar. Quran Allah bukan 3. Okay, tapi Allah mesti 1. Allahu Samad, 1 tu sebab semua bergantung. Tidak beranak dan tidak beranak. Tak ada kan aku makan kerana ayah aku di syurga, mak aku di sini. Contoh. Hanya dengan surah pertama ini. Dia jumpa surah pertama yang dia dibenarkan untuk hentak orang Islam. Dengan surah ini sahaja, dia akhirnya berdialog dengan bosnya. Okay? Cuba buktikan pada saya, which one is better, which one is correct, which one is right. Tengok sejarahnya. Okay? Kalau Isa dilahirkan, ada mak ada ayah. Okay? Sejak bila Musa yang manusia dilantik jadi Tuhan? Oh, mati padri, mati bos dia. Itu akhirnya dia secara perlahan belajar lagi, akhirnya meninggalkan agama Kristian. 1 surah kita dah baca Fatihah berapa ratus kali? Allah, juta kali dah. Surah paling banyak baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, aku pun akan. Nak cepat? Oh Allah, solat nak cepat keluar Allah 3 kul high class. Contoh, bukan orang sini. Orang lain, masjid lain bersini. Sabbihis. Surah Syam. Betul lah. Agak-agaknya lah. Ya hidup minta maaf banyak. Ingat apa doktor ingat kami ni tak ada pakai Al-Quran Al-Baqarah tak. Okey, contoh. Maka mencintai, maka sekali kalau sahabat kata apa? Hidup mereka sederhana. Okay, pola hidupnya sederhana. Dan 2, tidak memaksa-maksakan diri. Bila tidak memaksa-maksakan diri, bermakna dibuat benar-benar atas kata hati. Ikut hati. Kalau orang nak duha tapi dia tak ada ilmu duhanya. Kenapa duha? Apa untungnya duha? Apa hebatnya duha? Ada apa di duha? Kalau dia tak faham itu, dia solat ikut orang. Orang duha, dia duha. Okay? Kalau dia tak tahu bahawa untuk waktu duha itu ialah tempoh kita hidup di dunia. Berapa panjang kamu hidup dunia? Dari pagi sampai duha. Panjang ke pendek?
Pendek bermakna waktu yang sangat pendek. Bermakna waktu yang sangat signifikan. Waktu yang sangat barakah. Waktu yang sangat Allahu Akbar. Sebab itu kalau nak sayang dengan duha, kita kena faham apa di sebalik waktu duha yang dikatakan paling barakah itu. Contoh. Okay, itu kekuatan. Kalau tidak, itu yang kata tidak memaksa-maksa. Kalau dipaksa-paksakan, sama juga tasbihnya, tahajud dan sebagainya. Kita kalau kata tahajud dah, Ustaz kata 2 je dah lah. 2 je. Tapi kalau tak dapat kaitan sirah dengan Rasulullah, tak dapat kaitan dengan sirah sahabat, kita sakit. Sebab itu sahabat bila nampak apa yang Nabi amalkan, dia tanya, kenapa you buat ini? Sebab itu bila jumpa sahabat kata aku tak nak kahwin, aku tak nak makan, aku tak nak tidur. Tak, aku makan, aku kahwin, aku tidur, kata Rasulullah. Ini kekuatan supaya jangan memaksa-maksa diri. Memaksa-maksa tapi buatlah secara beransur. Sebab itu doa terbesar antara doa besar Rasulullah adalah apa? Doa minta istiqomah, iaitu kita kata surah Hud ayat 14-15 yang menebakkan Nabi beruban sebanyak 5 helai. Takut. Sebab takut tak istiqomah. Berapa orang istiqomah dalam ibadahnya? Saya nak bersedekah setiap apa-apa. Saya nak sedekah banyak ini. Bila? Jangan sekejap ingat, sekejap tak ingat. Tak. Istiqomah mean in your schedule. Dalam diri anda. Dalam kekuatan anda, masuk dalam jadual anda. Saya nak baca Quran dari pukul ni ke pukul ni. Saya nak zikir dari pukul ni ke pukul ni. Saya boleh atau tidak? Itu baru jumpa perkataan istiqamah. Sebab itu Nabi paling takut, paling susah hati. Dan antara doa yang tidak pernah Nabi tinggalkan ialah, ya Allah itu Engkau beri aku kesempatan untuk jadi istiqamah dalam setiap amal. Ini kekuatan. Maka kalau kita kata sahabat, mereka menghadapi segala masalah hidup dengan sewajarnya. Artinya laluilah masalah itu kerana hubungan mereka dengan Allah jauh ke dekat? Dekat. Yang mereka yakin pertolongan Allah jauh ke dekat? Dekat. Malah bila yakin, semua orang percaya kan pertolongan Allah dekat, betul? Tapi kenapa keluh kesah? Kenapa susah hati? Kenapa ragu-ragu? Kerana bimbang? Kerana cintanya tak kuat. Kalau orang tu cinta kita, dia tolong kita tak agaknya? Bekas kekasih saja pun. Apa? Tahu tak? Kalau kita minta tolong, dia tolong tak? Bekas suami sajalah. Kalau minta tolong, dia bagi tak? Garanti tolong. Dia manusia lah. Ya Allah, you ni tak kesian I ke? Kan? Makanya sekali lagi sahabat sangat percaya. Sebab itu mereka melalui kehidupan mereka sewajarnya. Okay? Tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu merasa terbeban. Ini nak masak je Allah. Nak kena masak balik tu tak? Balik nak kena masak. Bebankah ibadah? Beban. Jangan cakap ke orang. Nak kena. Ambil anak, nak kena itu, nak kena. Semua nak kena. Ada yang tak terkena ke apa? Mana masalah? Okey, maka kita kata sebab itu dikatakan surah Al-Alaq ayat 8 dia kata, dan kami akan beri kamu taufik kepada jalan yang mudah. Siapa yang rasa cintanya tinggi, Allah mudahkan banyak benda. Sebab itu sandaran kita dengan Allahnya sangat-sangat rapat. Allah bagi, Allah akan mudahkan. Yang kena corona, tak kena warai corona. Kalau kena ugungnya mati. Kalau Allah kata kamu tak kena. Tapi janganlah bersidai pula kat semua kan. Berusaha dan berikhtiar lah juga. Itu kamu tempah, betul? Kemudian kita kata Rasul apa? Yang kedua, sahabat kenapa cintanya makin kekal, makin besar sanggup perang? Okay? Kerana mereka setiap saat menambah ilmu. Tambah ilmu. Ilmu mereka luas. Luas maknanya belajar bukan fiqh saja, bukan tauhid saja, bukan tasawuf saja. Semua bidang. Untuk hidup, untuk mati. Kalau tidak, mana mungkin Salman Al-Farisi sanggup atau mampu untuk membuat cadangan pada Rasulullah. Betul? Ya Rasulullah, untuk perang Handak ini kita mesti gali parit.
Padahal baru lagi masuk Islam. Baru datang semasa Nabi di Madinah. Macam mana hijrah Salman Al-Farisi? Lagi sakit perut kalau dibandingkan dengan apa kita kata dengan siapa tadi? Bila Salman Al-Farisi kalau kita bandingkan dengan Muazzim, banding dengan Bilal sakit fizikalnya. Di torture, jimulah itulah inilah ini, betul? Tapi mentalnya sehat tak? Emosinya sehat tak? Spiritualnya sehat tak? Makin besar siksanya, makin kuat rohaninya. Sebab itu orang yang diberi ujian sebenarnya Allah nak angkat darjat. Tapi tak perasan, tak ingat, lupa. Tak sangka. Banyaknya alasan. Awak ni dibagi susah sebab dia Allah nak kamu jadi kuat. Mana kuat doktor? Banyak masalah, letih dah. Allahu Akbar. Nak menasihat itu je pun. Nak masuk dalam kepala betul-betul. Okey. Maka kemudian kita katakan, Nabi kata apa? Ilmu mereka luas. Bermakna, kalau kita nak dapat ijazah kita berapa tahun kita belajar? 6 tahun, 5 tahun, 11 tahun. Campur 4 tahun, campur berapa tahun jadinya? 20 lebih tahun. Betul? Nak dapat kertas. Okay, kalau ingat balik, ya Allah buat pendapat badannya buat PhD. Letihnya setengah mati, rambut putih semua. Punya susahnya. Nak dapat dunia. Tapi ya Allah didorong oleh keduniaan. Okay, contoh. Syukurlah kita dapat turning point yang sangat hebat. Tidak bermakna jangan tak belajar. Boleh nampak? Tapi belajarlah ilmu yang buat kamu jadi lebih kuat. Sahabat lebih kuat. Sanggup tinggal kampung halaman. Ya Allah. Kita nak tinggal bunga pun berat tu. Kalau mak kita bagi nak tinggal ayam berat. Ya Allah, ayam iti aku matilah. Sahabat tinggal kampung halaman. Tinggal rumah, tempat lahir. Kenapa jadi kuat? Kerana ilmu mereka sentiasa kuat, sentiasa ditambah, siapa ditambah. Sehingga jadi ibadah mereka jadi lebih kuat, maka ilmunya jadi berkah. Kalau sekarang kita tentu ilmu, tapi tak pakai ilmunya hilang. Ilmu tak lekat kat kita, tak mengubah senyum kita. Orang bercinta mukanya macam mana? Tengok anak tiga kita bercakap dengan girlfriend dia. Sebab itu suami kita baca WhatsApp girlfriend dia. Tidur pun senyum tau. Jangan main. Kerana cinta. Tapi kita muka bertangkap sebab apa? Cintanya kering. Cinta dengan diri tak ada. Saya tak ada semasam. Apa sebab masam kena pakai 48 urat. Putus urat. Saya nak senyum pakai 16 ya. Ya Allah. Kan bahagia. Artinya sayang diri, tidak dera diri, tidak buat hati rosak, tidak buat otak sakit fikir benda yang sampah-sampah, benda yang tidak mendekat kita kepada Allah. Jaga perasaan, jangan ada sombong bengkak benjol ni. Okey? Perasaannya apa? Reda. Ya Allah Tuhanku, cantiknya gelang dia. Syukur alhamdulillah dapat gelang, dapat kawan yang ada gelang cantik. Ya Allah, berapa ya beli ansur ke apa? Bayar berapa kali? Ya Allah. Itu betul ke? Dia tanya betul ke tak betul. Tak payah pakai. Sebab mati so tak pakai semua. Get ready untuk mati. Tak payah pakai apa-apa. Mana boleh doktor? Accessory. Accessory nak jumpa Allah apa? Pahala je. Betul? Maka mereka tambah ilmu. Oleh itu sekali lagi. Ilmu yang kita dapat harus pakai. Sekarang saya nak jadi orang yang mencintai. Bukan dicintai. Orang tak balas. Tak apa. Adakah kucing bagi hadiah balik kat kita? Ada ke tak ada? Orang pun tak balas. Anak kita belum tentu balas. Okey. Gaji anak kita. Kita ada pencen, anak ada kerja. Patutnya anak bagi apa? Bagilah sikit kat mak ni, kat ayah ni. Alah, mak ayah kan ada pencen. Apa nak bagi? Nampak tak? Tapi ada anak baik, dia bagi juga. Saving. Mak-mak minjam boleh tak minjam? Saving untuk dia, bukan untuk kita. Okay? Maka sekali lagi. Okay?
Maka kekuatan yang nak diangkat, kalau kita ambil, kita melihat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya saling berkasih sayang antara mereka. Maknanya cinta, kasih, sayang itu mengikat mereka. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jawatan. Sebab itu pengikut Nabi itu bukan orang atasan, tapi orang-orang bawahan. Orang yang tak ada jawatan, tak ada pangkat, tak ada nama, tak ada kuasa. Jadi kita kata sebab dia masih berkuasa. Jangan. Kita ni memang tak ada kuasa dah. Memang tak laku dah. Siapa kata orang tua tak berkuasa? Doa paling banyak diangkat ialah doa orang tua-tua. Siapa sedar dia tua? Tak, saya tak tua lagi. Saya muda lagi. Okey? Maknanya kami akan berikan taufik. Tadi kita dah angkat kata Allah. Kalau kita ambil surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hambaku, hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama tu siapa? Orang yang belajar tanpa henti. Orang yang akhlaknya sangat halus dengan Allah. Orang yang akhlaknya dengan manusianya high class. Nabi berjanji dengan sahabat. 3 hari berjanji nak jumpa. Nabi pergi 3 harinya. Tapi sahabat tak datang juga ke tempat pertemuan. Kalau kita macam mana? Akhirnya sahabat datang balik ke Mekah, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta maaf banyak. Engkau datang 3 hari. Nampak tak? Ujian. Sebab itu tidak ada satu akhlak Nabi yang menunjukkan dia meragam. Sebab itu dia pusing dengan orang buta juga Allah tegur dah. Boleh nampak? Maka kalau kita mengaku Muhammad dan Rasulullah, boleh tak agaknya dapat rasa cinta ini? Bantu untuk cinta diri, untuk cinta kerana Allah. Saya sayang diri saya kerana Allah. Tak tanda tangan berdosa, mata berdosa, telinga berdosa. Ini kekuatan yang nak diangkat. Dan yang ketiga, mereka lebih banyak menjaga amalan hati dari amalan jasad. Amalan hati dari amalan jasad. Apa beza amalan jasad? Solat amalan apa? Jasad ke hati? Jasad. Puasa jasad ke tak? Haji jasad ke tak? Ini kekuatan. Amalan hati jauh lebih besar daripada amalan jasad. Kita puasa tapi hati tak puasa. Okay? Puasa lilau otak tak mana-mana. Tapi puasa. Jasadnya puasa, otak tak puasa, perasaan tak puasa, hati tak puasa, kosong. Boleh nampak? Sebab itu kita yang susahnya, kenapa puasa kita tak buat kita jadi baik? Dalam Ramadan Allah khusyuknya tak buat duknya gila. Lepas Ramadan macam lepas kandang. Okey, kerana apa? Kita kata jasadnya puasa, rohnya tak puasa, jiwanya tak puasa. Amalan hatinya itu lekang dari amalan jasad. Sebab itu pergi Mekah, pergi umrah, pergi mana-mana pun, baliknya tak banyak beza. Oh, inilah kurma I bawa balik umrah. Itu tanda, bukan tandanya dari dalam, bukan tanda dari asasia. Mulut serupa je nampak gaya. Komen orang setengah mati juga. Contoh, ini pengalaman-pengalaman bawa orang. Maka ketika sekali lagi kita kata, tolong bangunkan ibadah fiziknya betul, kemudian ibadah hatinya. Pertama apa ibadah hati paling besar? Ikhlas. Apa pun buat mesti ikhlas. Datang sini ikhlas tak? Tak ada apa nak buat. Itu dah tak ikhlas dah tu. Kalau kata tak ada apa nak buat, kosong dah. Sampai datang, hari ni macam nama Malaysia tu, Dr. Rubiah. Kau lah kena pergi. Kosong. Okay, ibadah hati pertama saya datang lillah, tak kira siapa yang mengajar. Laser tak laser. Meragam tak meragam. Okay. Alamak, kita pukul 10 berapa ya? Ampun tuanku. Kita sampai pukul 11. Sampai pukul berapa ya? 9.30, 10.30 lah ya. Kata SOP 1 jam. Asal diam je berkerusi. Astaghfirullah. Tak. Saya dapat di masjid lain, doktor tak boleh lebih sejam. Jadi kalau 9.30 habis 10.30 daripada kita kan. Ini dah dekat pukul 11. Kita habis pukul 11 lah kau. Ampun tuanku, ya Allah. Pengurusi pasang loceng sikit. Okay.
Kita nak berubah, kita kena tahu karakternya apa yang kita nak ubah. Tadi kita nak ubah apa tadi? Bangun rasa mencintai. Bila cinta tak boleh pakai otak saja. Tak boleh pakai perasaan saja. Tak boleh pakai hati saja. Awak tak tahu ke saya sayang awak? Mana saya tahu? Cintanya mesti tertampil. Tertampil dalam perbuatan, tertampil dalam perkataan, tertampil dalam amal, tertampil dalam kehidupan harian. Tak pernah tengok buruk orang, walaupun orang tu buruk. Kata kita, siapa kata orang buruk? Dia 2 kali buruk. Kalau kita boleh betulkan, betulkan. Kalau tidak, syukur alhamdulillah ya Allah. Beri hidayah ya Allah. Tengok orang pakai seksi sikit, Allah teruk nak pergi masjid pakai macam ni. Ya Rabbi, baru keluar kuliah tu. Betul? Asal pakai tudung tak betul-betul, nampak rambut. Tegur macam orang tak sekolah. Kerana apa? Tidak menegur atas dasar cinta. Suami bila lah awak nak tahajud ni, dah tua dah, nak bangun lah. Takkan bangun orang tua tu. Syurga, kau tahu kat aku, hang buat aku macam ni, memang hang tak jumpa syurga. Letih juga lagi. Tapi tak payah ibadah lah kali gitu. Jangan. Sebab kita tak buka, tak mula dengan cinta tadi. Maka sekali lagi pertama cinta diri dulu. Aku nak buat yang baik, nak cakap yang baik. Sebab itu Allah bagi tutup mulut. Sebab itu Allah bagi kurung. Betul? PKP, duduk rumah. Jangan cakap hai orang, jangan tengok hai orang. Jangan tengok benda-benda tak cantik. Betul? Kan selamat. Tapi baik tak jadi lepas itu? Ya Allah, syukur alhamdulillah. Boleh keluar. Apa sebab ayat tu keluar? Kerana terkurung rasa terseksa. Ya Allah, supermarket tak ada jenuh, tak ada orang lain, orang perempuan dah ke? Gila, macam tak pernah pergi supermarket. Berbagai macam nak ambil tiket loteri, tiket bola. Mostly perempuan. Apa sebab? Sengsara you. Okay. Bermakna apa? Belum cukup baik dengan diri sendiri. Allah nak kawal mata kita, Allah nak kawal telinga kita, Allah nak kawal hati kita, perasaan kita. Tak jumpa orang jahat, tak jumpa orang buka aurat, tak jumpa macam penjahat tak cantik. Betul? Kita pula jadi cantik kat rumah pula. Letih lagi. Doktor minta maaf, saya ni pakai short. Allahu Akbar. Kalau rajin minum bagi, ada sekali-sekala ulu kat orang kan, contoh. Dia ulu macam tu aku tinggal. Kenapa dia? Pakai seluar, pakai short. Apa nak malu kan kau? Bilang malu kan tu. Kononnya dalam rumah. Itu contoh. Bukan kata salah. Tapi kita kata apa? Doanya, ya Allah beri hidayah, ya Allah. Ya Allah, teruk dah pergi Mekah pakai short di rumah. Tadi buat pahala, lepas tu bawa balik apa? Bala, dosa. Penat tak buat baik? Ini sebab baik kita tak mengubah diri kita. Apa sebab? Sebab kita dah buat baik sedekah dah. Awak ada sedekah belum? Awak ada masuk tabung belum? Dah bagi belum? Dah edah ke belum? Jangan main-main orang nak masuk. Sembunyi-sembunyi. Takut orang nampak. Ke takut siapa-siapa nampak? Contoh. Kita rasa buat baik mesti sembunyi-sembunyi. Tangan kanan bagi tangan kiri, tak tahu. Betul? Tapi kita takut orang tengok, tak takut Allah tengok. Takutlah daripada orang tengok, tapi tak lebih takutlah Allah tengok. Ini yang tak banyak. Balik-balik orang. Nanti apa orang kata? Cerita orang ada second wife. You jangan pergi pasar dengan second wife. Nanti orang cakap, orang nampak, orang cakap kat I macam mana? Loh, kesian jadi isteri kedua. Tak boleh pergi pasar. Ini cerita daripada first wife. Saya bagi rule dia. Oh ya Rabbi, dia tu kan orang. Pakailah furdah. Orang tak kenal lah siapa pun. Tapi orang kenal you kan. You kan YB. Ya Allah. Takut apa orang kata. Okey, maka yang ketiga kita katakan. Bila kita kata ibadah hati, maka yang paling besar ialah ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Datang sini ikhlas, jemput ikhlas, yang datang dengar ikhlas, salah pun salah lah, minta maaf. Maafkan dia tu bukan maksum, tu pasal salah. Jangan kutuk, ya Allah ngaku tapi dia cakap begini-begini. Ustaz lain cakap begini-begini. Gasak lah ustaz lain cakap begitu-begini. Sebab tak ada lagi orang yang
Maksud mungkin dia baca kitab lain, dia baca penulis lain, dia baca buku lain, dia baca ayat lain, dia baca tafsir lain. Sebab itu tafsir kita jadi 4 lori. Betul? Qurtubi. Maknanya Ibnu Katsir. Itu yang orang kecil-kecil macam Umi lah. Kalau ia besar-besar tu lagi lah, tak pernah dengar pada tafsirnya. Betul tak? Ini kekuatan. Artinya terima. Nak pakai, tak pakai, sudah. Kalau kamu tak pakai satu ilmu, kalau ilmu itu datang dari Allah, kamu sudah menolak Allah. Hati-hati. Sebab itu, kalau boleh tak faham, tanya. WhatsApp doktor, tadi cakap apa noni. Okey, itu kekuatan. Sebab itu kita tak boleh lari dari salah. Tapi kita tetap ada rujukan. Okey. Jadi ibadah hati tadi pada cinta itu ibadah apa? Kalau kita boleh ikhlas kalau kita cinta. Kalau ikhlasnya cintanya rendah, maka ikhlasnya rendah. Apa tanda ikhlas rendah? Kita ungkit balik apa kita buat. Dulu kan I tolong you. Sekarang I tak tolong you, tak boleh ya? Loh, masa tolong dulu ikhlas. Tapi sampai satu tahap, ikhlas tu diangkat. Sebab apa? Cintanya dengan Allah tak ada. Dia tolong sebab kawan dia. Kalau bukan kawan, bukan saudara, bukan kenal, nak tolong tak? Tak kenal, tak biasa. Sebab kita anggap orang tu jahat. Betul ke tidak? Siapa kata orang tu baik? Tak kenal. Tak kenal tidak bermakna jahat. Maka apa sebab? Sebab cinta kita dengan ciptaan Allah ni rendah. No. Okay? Sebab itu kita nampak apa nampak? Dalam ayat nampak apa? Nampak air untuk apa? Minum. Itulah otak rendah ni. Tak ada yang rasa saya nampak air, saya nampak Allah. Kan ini hasil ciptaan Allah. Ni nak kena marah ni. Bisa sekali lagi. Padahal dok kuliah banyak. Dok. Bukan nak kata rendah bodoh ke tak. Bukan itu tujuannya. Tujuannya nak reminder. Kalau kamu cinta Allah, segala ciptaan Allah itu mesti dicintai sebab kamu nak mencintai. Bila mencintai, air ini orang Melayu. Orang tak boleh buat. Air pasti Allah yang buat. Betul? Maka kita cinta Allah berdasarkan hasil yang Allah bagi kat kita. Rezeki yang Allah bagi kat kita. Hidayah yang Allah bagi kat kita. Sebab itu nampak air, mesti nampak Allah. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Dapat air, ya Allah. Boleh bawa ke tak boleh bawa, tak tahulah. Contoh. Kita puasa tu tak. Artinya sekali lagi, kita kata yang sulit sekali ialah istiqamah dan ikhlas. Okey. Kemudian kita kata kita kata tawakal. Ini yang kata kekuatan ibadah hati yang paling besar. Kerana semua ini akan membantu. Kalau kita tak boleh tawakal, bermakna cinta kita tak dalam dengan Allah. Tawakal makna apa? Aku serahkan segala jiwa raga ini. Aku serahkan segala ibadah ini. Ini kita kata ibadah hidayah rabbaniyah tadi. Nak jadi ummah rabbani. Kalau ini subur dalam jiwa, andalah orang paling sihat. Andalah orang paling bahagia. Kitalah orang yang paling senang dengan orang lain. Muka tak sempat masa mau. Assalamualaikum, khabar? Hai. Waalaikumsalam. Boleh nampak? Maka sebab kita sudah berserahkan seluruh kehidupan kita, hidup dan mati aku kepada Allah. Maka tawakal ini akan menunjukkan menjadi contoh bahawa cinta kita dengan Allah sangat mendalam. Maka hilanglah semua yang kita kata buruk sangka. Sedangkan buruk sangka itu racun pada semua ibadah yang kita lakukan. Maka akhir sekali kita kata para sahabat sangat-sangat mengurangkan nikmat-nikmat dunia supaya tidak terpesona. Menjaga jarak antara dosa dan pahala. Sentiasa jaga jarak. Meninggalkan kemewahan duniawi. Tinggal bukanlah sampai tak makan. Tapi kita ni puasa sehari tapi makanannya macam 3 hari tak makan. Ada pengat, ada kuih hari itu, ada ini. Wow, kalau pergi pasar setengah mati. Jangan bagi orang puasa pergi pasar. Semua dia nak beli. Okey. Dan yang paling besar mereka sanggup berjihad bila-bila masa.
Sama ada jihad dari segi amalan, jihad dari segi perang, jihad daripada tolong orang, jihad dari memberi harta, jihad daripada menyerahkan seluruh jiwa raga mereka kerana mempertahankan agama. Kita jihad kita apa pada agama? Apa yang kita bagi untuk tolong agama? Apa yang kita sumbang untuk kita kuat sebagai pejuang agama? Ya Allah, aku pilih, aku bimbing, aku tunjuk aku, ya Allah. Kita bukan ustaz, kita bukan ustazah. Agama orang ekonomi itu dakwah juga. Orang yang pendidikan dakwah juga. Orang yang jual kuih dakwah juga. Orang yang tukang jahit dakwah juga. Bukan ustaz, ustazah aja minta maaf. Banyak-banyak. Dakwah milik semua orang. Ajak orang buat baik. Sebab itu Nabi sentiasa melatih. Sebab itu integriti jadi nombor 1. Integriti dengan manusia dan integriti dengan Allah. Pertama, Nabi sangat mencintai. Kedua, Nabi sangat berintegriti. Jaga hak orang walaupun dia tak ada. Isteri kata bagilah sikit kata orang ni. Kan itu rampasan perang dah. Rampasan perang bukan untuk isteri Nabi. Isteri Nabi tak tugas tanggungjawabnya apa? Nabi yang bagi. Bukan aku nak bagi rampasan perang. Contoh. Tapi kalau kita, anak Fatimah minta orang gaji. Tu ada orang abdi bagilah sikit tawanan-tawanan tu. Saya ni susah pecah-pecah tangan. Tak apa, kan baca zikir ni. Pecahnya hilang. Oh Allah. Tak bagi juga. Integriti walaupun Nabi Fatimah itu anak kesayangan kita. Kalau sahabat kesayangan, silakan. Daging kurban ada nak tak? Allah. Orang yang tak rapat sangat, lupa pula nak bagi dia kan? Contoh yang berkorban hati-hati. Boleh bagi pada sahabat tanda ukhuwah. Betul? Tidak hanya pada fakir miskin. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi hari ini. Saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan apa kita kata ummah Rabbani ini subur dalam diri kita walaupun bertahap. Okey sayang. Puan Mazidah ya. Mudah operasi ovarian sis pada 1 September. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita sikitlah, kita ada sahabat kita ni yang bernama Mazidah Haji Abdul Rahim akan menjalani operation ovary cyst pada 1 September. Maknanya dalam 3 hari lagi saja. Okey. Jadi sebelum itu sampai di sini dulu kuliah kita. Mudah-mudahan Allah terima sebagai ibadah dan diberi kekuatan untuk kita terus berhijrah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam ya Salam. Ya salam. Ya salam ya Allah. Kami berkumpul. Engkau mengizinkan kami berkumpul di rumahmu ini ya Allah. Untuk berada dalam satu majlis yang engkau redai ya Allah. Jadilah kami hamba-hambamu yang engkau redai ya Allah. Redai ilmu yang kami kongsikan hari ini ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terus berhijrah mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dari segi pemikiran, perasaan dan dari segi amalan harian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengharapkan perubahan ya Allah. Hijrah makna berubah ya Allah. Izinkan kami berubah, bantu kami untuk berubah. Beri kami hidayah untuk berubah. Beri kami hidayah Rabbaniyah yang tidak putus-putus, agar kami tidak merasa jauh denganmu ya Allah, tapi bertambah dekat setiap saat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan, tuburkan rasa cinta kami kepadamu ya Allah, kepada kekasihmu ya Allah, kepada sahabat-sahabat baginda ya Allah, kepada umat Nabi ya Allah, pada seluruh umat ya Allah, dari seluruh ciptaanmu ya Allah, daripada alam dan juga binatang ya Allah. Selama ini kami banyak zalim ya Allah pada makhluk-makhlukmu ya Allah. Kami buruk sangka dengan makhlukmu ya Allah. Maka pagi ini ya Allah kami mohon kepadamu agar disuburkan rasa cinta kepada sesama hamba ya Allah. Kami mencintai sesama umat ya Allah. Kami mencintai keluarga kami ya Allah. Kami mencintai umat kami ya Allah. Kami mencintai kebaikan-kebaikan siapa saja yang memberi kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan rasa cinta ini untuk kami benar-benar berkorban kepadamu, untukmu, keranamu, dan berjuang untuk mengangkat martabat syariat yang dibawa oleh Rasulullah kekasihmu ya Allah, agar kami termasuk atau tergolong dari orang-orang yang berjihad ya Allah. Berikan kami jiwa jihad ya Allah, sanggup mengorbankan apa yang kami miliki untuk menambah, mengukuh
menjaga, menghormati, memuliakan agamamu ini ya Allah. Kan inilah amanah yang terbesar yang Engkau amanahkan kepada kami ya Allah. Sehatkan tubuh kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, kukuhkan keyakinan kami ya Allah, tebalkan iman kami ya Allah, tundukkanlah jiwa-jiwa kami untuk melakukan kebaikan dan jauhkanlah dari detik-detik untuk menambah dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima taubat kami ya Allah, terima permohonan kami ya Allah. Ada sahabat kami yang sedang Kau uji dengan sakit ya Allah, Puan Mazidah Haji Abdul Rahim ya Allah, pemudahkanlah operasi sisnya ya Allah pada 1 September 2020 ini ya Allah. Berkat doa kami ini angkat ya Allah, kurniakan kemudahan dan kesehatan ya Allah. Ampun dosanya, angkat darjatnya, bagi dia kesabaran untuk melalui sentuhanmu ini. Sesungguhnya sentuhanmu adalah untuk mendekatkan dia kepadamu, mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Bagi kami redha atas apa yang Kau kurniakan ya Allah. Bagi kami sabar atas segala cubaan yang Kau ujikan ya Allah. Beri kami jiwa yang lembut ya Allah, untuk dapat memaafkan semua sahabat kerabat kami yang pernah berdosa dengan kami ya Allah, agar kami mampu jadi seorang yang paling mencintai dan paling pemaaf ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi sekali lagi menunjukkan 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahanmu sendiri. Sekali lagi berdoakan semoga semua jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi Allah hidayah untuk terus merasa dekat dengan Allah dan akhirnya menjalankan ibadah dengan sepenuh dengan rasa ikhlas dan istiqamah insya-Allah. Dan doakan mi sihat dan panjang umur, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk jumpa lagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Puan Salwa yang memberikan ruang mahal ini untuk Umi pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.